Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Inilah dia dunia yang dijadikan sebagai kenderaan. Jika engkau hendak menemui Tuhanmu, berkhalwatlah sesudah menegakkan hukum. Menuju ke pintu Allah mestilah diiringi dengan pertolongan dan keazaman atas sesuatu yang menyebabkannya. Memasuki pintu ilmu mesti melalui jalan hukum. Hukum hakam itu ialah segala perintah dan larangan. Ia harus menerima apa yang dikatakan hukum dengan mendengar lalu mentaatinya. Maka pada ketika itu akan muncul bermacam-macam bencana. Maka di sini seorang hamba itu mestilah orang yang alim, yang tahu liku-liku hukum hakam itu. Ada seorang berkata, kenapa pula aku dibala bencana? Padahal aku menjalankan ketaatan. Dijawab kepadanya, engkau perlu kepada sedikit dari ilmu. Orang yang punya hukum, ia selamanya menyimpan hukumnya. Dan orang yang punya ilmu, dia boleh selalu keluar. Hukum itu mengiringi orang-orang yang berzuhud. Akan tetapi ilmu selalu dengan para siddiqin, yang selalu dicintai dan yang selalu bermesra. Sifat zuhud itu mesti berlaku dengan hukum, sedang sifat cinta selalunya berlaku dengan ilmu. Yang satu kongsinya dan yang lain wazirnya. Seorang mutazahid, yakni yang baru mula berzuhud, sentiasa merasa demam. Dan seorang yang sudah lama berzuhud, badannya kurus kering. Sedang orang arif hidup sesudah mati. Orang mutazahid meninggalkan semua syahwatnya dan berpuasa, maka badannya panas seperti demam. Orang yang berzuhud sudah tetap membelakangi syahwatnya, maka dia terus kurus kering seperti orang yang kena penyakit batuk kering. Semua dunia telah mati dalam pandangannya, sedang dia berbaring di atas kasur kelembutan Allah. Tiba-tiba dia dibangunkan untuk datang ke pintu kezuhudannya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setelah kita menerangkan tentang bagaimana kita nak membezakan ataupun jenis-jenis khawatir, lintasan-lintasan hati yang mengajak kita mentaati Allah atau sebaliknya. Kita dah sebut bentuk-bentuk khawatir semalam. Ada khawatir yang lintasan daripada Allah, ada yang datang daripada malaikat, ada yang datang daripada guru yang mursyid, ada yang datang lintasan itu daripada syaitan, dan ada lintasan yang datang daripada syahwat, nafsu amarah. Maka ini 5 lintasan yang telah kita jelaskan. Kemudian bila kita menyatakan ataupun Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bahayanya dunia, dan kita juga telah menyebut tentang sifat-sifat dunia yang bahaya. Itu dunia yang melalaikan kita, dunia yang dilarang daripada kita, dunia yang menghilangkan nilai ibadat kita, dunia yang mengurangkan ibadat, dunia yang menyebabkan kita berbalah dengan manusia. Ini yang perlu kita jauhi. Adapun dunia yang menyebabkan kita mentaati Allah, mendekatinya, bahkan melakukan banyak kebaikan, maka ini yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh Rasulnya dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Orang kaya membawa pahala yang banyak. Dan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah dengan mendapat ganjaran yang besar yang tidak terkira.
dengan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka hartanya menjadi sebaik-baik harta. Sebagaimana kita mendengar pesanan Halash yang kita bacakan semalam, iaitu jangan biarkan kita ditunggang oleh nafsu, tetapi kitalah yang patut menunggang nafsu tersebut, bukan nafsu menunggang kita. Yang ini kita mengawalnya, bukan dia mengawal kita. Maka demikian dunia. Dunia itu kenderaan. Kita bukan kenderaan dunia. Dunia kenderaan kita. Dunia itu tempat bercocok tanam. Dunia itu tempat mencari bekalan. Dunia itu tempat untuk kita mendekati Tuhan. Kerana siapa yang menggunakan peluang di dunia mendekati Allah, maka dia akan mulia di sisi Allah pada hari akhirat kelak. Siapa pun yang nak melakukan ketaatan, nak melakukan kebaikan, tempatnya di dunia. Maka bagi orang beriman, dunia untuk mereka sibuk dengan segala kebaktian, ketaatan, ketakwaan, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita misalkan semalam, ada 3 golongan yang berada di dunia. Satu golongan yang terus mengutip segala mutiara kebaikan, ketaatan, segala perkara yang menjadikan Allah Ta'ala redha, maka dibahagi di sisi Allah. Satu lagi golongan yang sibuk berhibur, sibuk bergembira, maka mereka akan menyesal. Satu lagi golongan yang sibuk melanggar perintah Allah, mencabar Allah, maka ini orang paling sengsara sekali di hari akhirat kelak. Maka dunia ialah kenderaan kita. Maka bila kita sebut dunia itu kenderaan kita, ke mana kita nak bawa? Mungkin kenderaan tadi kita boleh bawa ke masjid. Kita mungkin boleh gunakan kenderaan tadi untuk menghubungkan silaturahim. Kita boleh gunakan kenderaan untuk membantu orang yang susah, orang yang memerlukan. Atau sebaliknya, kita mungkin gunakan kenderaan untuk buat maksiat, pergi pak kelab, pergi disko, pergi bergaduh dengan orang, pergi ke tempat-tempat yang jalang dan sebagainya. Maka untuk menjadikan dunia itu sebagai kenderaan yang benar-benar menyampaikan kita kepada Allah, maka apa yang perlu kita ada? Kata Syekh Abdul Qadir, berkhalwatlah kamu. Khalwat. Tetapi syarat khalwat mesti ada ilmu dulu. Dia tak boleh khalwat ikut dan. Para ulama mensyaratkan khalwat. Bila kita sebut khalwat, yakni bersendirian dengan Allah. Khalwat ini kata ulama ada 3 jenis. Yang pertama dia panggil khalwatun kamilah, khalwat yang sempurna. Yang kedua disebut khalwatun juz'iyyatun, khalwat satu juzuk, sebahagian khalwat. Yang ketiga disebut sebagai khalwatul jalwah, khalwah bersifat jalwah. Baik, bila seorang nak sampai dengan Allah, nak jumpa Allah sungguh-sungguh, dia kena khalwat. Dalam definisi khalwat untuk kita mudah faham, yakni bersendirian dengan Allah, tak ada orang lain. Secara fizikal kita bersendirian dengan Allah, bersendirian dalam ingat Allah, tidak ingat yang lain. Dari sudut mental kita, kita cuma ingat Allah. Bersendirian dengan Allah tidak dengan makhluk, dengan maksud amalan kita, zikir dan sebagainya. Dan khalwat memberi maksud ialah bersendirian dengan Allah dari sudut kerohaniannya, bukan jasmaninya. Baik, bila kita tahu makna khalwat, kita perlu dahului khalwat dengan ilmu, dengan hukum. Seorang yang belum belajar apa-apa, halal haram pun tak tahu, dosa pahala pun tak tahu, wajibnya, yang haramnya, yang halalnya dia tak tahu, maka dia akan binasa dengan khalwat. Itu ramai yang cuba khalwat, akhir bertemu dengan syaitan, bertemu dengan jin yang mempermainkan dia, akhir keluar daripada khalwat, jadi sesat. Kita nak khalwat sebenar. Baik, kita nak huraikan tentang anwa' jenis-jenis khalwat ini, yang sebahagiannya kita boleh buat. Yang pertama kita sebut khalwatul kamilah, khalwat yang sempurna. Baik, khalwat yang sempurna artinya seorang memisahkan dirinya daripada pergaulan dengan orang dan percakapan dengan orang, dan meletakkan dirinya untuk sentiasa berzikir pada Allah.
untuk berada di tempat paling suci sekali, di rumah Allah, atau di mana tempat yang menjadikan dirinya bersih dan suci. Kalau kita lihat Nabi SAW pada permulaan sebelum baginda menjadi Rasul, Rasulullah berkhalwat di Gua Hira. Gua Hira. Rasulullah kadang-kadang duduk berapa hari, kadang duduk minggu, kadang tempoh yang panjang. Dan Nabi SAW ketika mana baginda berkhalwat, Nabi bawa bekal. Bukan berkhalwat tak bawa apa, bekal. Bawa makanan. Ketika mana panjang khalwat Rasulullah, maka Khadijah merasakan macam makanan tu dah habis. Maka Khadijah naik untuk memberikan bekalan pada Nabi SAW, supaya Rasulullah menyambung khalwatnya. Maka bila kita lihat Rasulullah berkhalwat ini pada permulaan, dan bila baginda SAW menjadi Rasul, apakah khalwat yang Nabi lakukan? Iaitu 10 akhir Ramadan. Maka ini dipanggil khalwat sempurna. Tinggal kita cuba dalam hidup kita setahun sekali, bulan Ramadan berkhalwat. Maksudnya beriktikaf. Pisahkan diri kita daripada kesibukan dunia sekejap, seketika. Bukan selamanya, seketika. Macam kereta kita, sepanjang hari, sepanjang bulan duduk atas jalan, seketika kena duduk kat bengkel 2 hari, 3 hari. Kena duduk juga. Walau sekejap tukar minyak hitam paling kuat. Cek gear kita, cek minyak gear, minyak brake. Cek kita punya hal-hal yang mungkin merosakkan kenderaan. Dan kita pun secara alami berkhalwat di hospital. Tahan sakit, doktor kata masuk ward, duduklah 2 hari, 3 hari. Itu khalwat kita. Kita dipisahkan daripada orang. Siapa pun nak jumpa kita ada waktu melawat, itu pun tak boleh lama. Dan kita pun tak boleh nak berkeliaran sana sini. Maka khalwat yang sempurna ini yang kita nak fokuskan ataupun yang kita nak ambil, ialah khalwat Nabi SAW pada 10 akhir Ramadan. Dan baginda SAW kalau tak sempat 10 akhir Ramadan, maka Nabi mengambil 10 awal Syawal. Apa pun 10 hari aja. Dan pada akhir usia wafat Nabi SAW, Nabi berkhalwat selama 20 hari. Maka pada khalwat ini Rasulullah SAW tidak bersama dengan isterinya. Rasulullah tidak keluar melainkan dengan hajat yang bersangatan. Dan Nabi SAW sentiasa iltizam qiyamul lail, baca Al-Quran. Maka ini pengisian khalwat. Seorang bila nak khalwat, dia tak boleh jumpa orang tu, orang ni secara bebas. Dia tak boleh keluar sana, keluar sini. Even dia tak boleh pergi ziarah orang sakit, ataupun dia nak pergi urus jenazah, tidak. Kerana dia dalam khalwat. Ya, ziarah orang sakit itu besar pahala. Demikian sekian. Tapi bila kita berada dalam pantang khalwat, maka begitu kita kena iltizam. Iltizamnya disebut khalwat. Macam saya katakan, seorang kalau masuk hospital, maka dia tak akan sibuk dengan apa pun aktiviti luar. Sebab dia dalam hospital, dia sedang pulihkan jasadnya. Orang berkhalwat sedang bersihkan hatinya. Maka khalwat ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat khalwat Nabi Allah Zakaria AS, Nabi Allah Zakaria berkhalwat selama 3 hari. Kalau kita baca khalwat Nabi Allah Musa AS, Nabi Allah Musa berkhalwat selama 40 hari. Maka kita ikut apa yang Rasulullah SAW tunjuk pada kita. Paling kurang minimum khalwat kita, ambillah 10 akhir Ramadan. Ya, para ulama mengajar kita kalau nak khalwat, yang ni nak i'tikaf dengan bahasa lain, pertama, segala urusan keluarga kita selesaikan. Biar anak bini atau orang yang kita tinggalkan cukup makan semua ada. Yang kedua, segala urusan kerja dibereskan. Jangan tuan-tuan khalwat kerja tergantung, nanti kita terfikir. Kerja kita siapkan semua. Saya tak ada kerja lagi, saya dah handover pada orang, atau saya dah selesaikan cepat-cepat. Semua dah cepat. Kalau rumah saya jenis rumah beraya ni, kita dah beli dah ni, measuring, pelantar, tepung, nak buat kuih raya untuk pulang, ambil beli. Tak adalah tengok etika bang beli ni bang, tepung tak ada misalnya, measuring habis, tak beli siap-siap, beli obong 3, kalau rosak ada 1 lagi. Ni gas pun ambil, beli 4 terus senang.
Tengah-tengah etika telefon ni gas habis bang, ambil gas. Kena keluar juga. Maka syarat untuk orang berkhalwat, selesaikan keperluan keluarga. Selesaikan keperluan keluarga supaya dia tak ada urusan berbangkit. Ini Islam tetapkan. Dan syarat utama untuk khalwat, mesti ada ilmu. Mesti sesudah kita ada ilmu. Supaya kita tidak tertipu dengan perkara-perkara yang tertentu yang hadir ketika khalwat. Yang hadir ketika mana kita bersendirian. Dan disebut pengisian khalwat ini ialah dengan zikir tertentu, dengan bacaan Quran. Ada setengah orang ketika mana berkhalwat, maka diiltizam dengan ungkapan la ilaha illallah. Maka itu yang dibuat sepanjang khalwat. Ada yang ungkapannya ialah astaghfirullah, astaghfirullah. Dia letaklah berapa jumlah. Kadang-kadang murid dia akan jumpa guru, tuan guru saya nak khalwat. Apa amalan saya kena buat? Ya, awak baca Quran 2 juzuk sahaja. Awak baca zikir ni sebanyak 1000 kali. Awak berselawat sebanyak 1000 kali. Kemudian awak ambil buku ni baca. Kemudian, maka itu pengisian. Maka dalam tempoh 10 Ramadan akhir, ataupun saya katakan orang yang tak boleh 10 Ramadan, tak ada Ustaz, Ramadan tu lah kita sibuk kerja, maka ambil Syawal. Tak Syawal pun tak ada misalnya. Sebab kita sehari 4 bulan Ustaz. Ayo, nak khalwat macam mana? Maka ambillah mana-mana masa dalam hidup kamu. Ambil. Paling kurang kita katakan 10 hari untuk membina kembali jiwa kita, semangat kita, membersihkan hati kita, melihat dan bermuhasabah keaiban kita untuk dibaiki. Kalau orang tidak berkhalwat, dia tak sedar diri dia ada kekurangan. Dia tak sedar. Tak mungkin dia sedar. Tak mungkin dia sedar kesalahannya dengan mudah, kekurangan. Tentu pada khalwat banyak faedahnya, banyak kelebihan. Selain dilapangkan minda kita, dilapangkan hati kita, selain kita akan merasakan cerainya kita, selain daripada kita nampak aib kita kat mana, selain daripada kita mula sibuk untuk menanam tanaman rohani untuk diri kita, selain kita akan merasakan lazat beribadat, selain kita merasakan matlamat yang jelas dalam hidup, maka puluhan bahkan ratusan fadilat khalwat. Dan khalwat yang kedua kita namakan sebagai khalwat juz'iyah, khalwat juzu. Maksudnya tuan-tuan lepas solat duduk sekejap, amalkan zikir tertentu, duduk sampai tuan-tuan solat duha. Itu panggil khalwat juz'iyah, yang kita boleh buat setiap hari. Artinya lepas kita tahajud, misalnya tengah malam, terbangun sekejap, untuk kita buat witir, berzikir. Itu panggil khalwat juz'iyah. Tak ada orang sedar kita seorang, baik lelaki baik perempuan. Bagi suri rumah, buat rumah misalnya, lepas dia solat, maka jangan terus buka telekong dia, duduk sekejap, baca apa yang mudah daripada Al-Quran. Letak komitmen saya 10 minit lepas solat, 15 minit untuk duduk berzikir. Dan pilihlah zikir tertentu yang mudah, untuk duduk baca sebahagian Al-Quran, untuk duduk seketika bermuhasabah. Ambil masa sikit, 10 minit, 15 minit, 1 jam dan 1 hari. Ini dipanggil khalwat juz'iyah, yang perlu kita iltizam setiap hari. Ni orang jenis umur-umur pencing ni, jangan bila pergi surau, pergi masjid, cepat nak cabut, duduk sekejap, bacalah Quran dulu, bacalah zikir dulu. Bila keluar lambat, ni dia keluar sama awal dengan keluar kerja Singapura, padahal dia pencing. Nak ke mana? Orang balik, kita balik. Sebab dia tak tahu apa yang jelas dalam hidup dia. Bila Allah berikan kita kelapangan waktu, maka belajar yang macam Rasulullah ajar. Jangan keluar sehinggalah matahari keluar. Kita tak keluar tempat kita mengingati Allah sampai matahari terbit, sampai kita selesai solat duha. Sebab itu yang paling membantu kita ialah bila kita iltizam dengan kuliah subuh, lalu kita berkhalwat dengan cara ini, untuk ingat Allah, berfikir sampailah waktu duha, kita solat duha. Maka ini dipanggil khalwat juz'iyah, ambil sikit masa. Yang ketiga dia panggil khalwah jalwah. Apa itu jalwah? Khalwah jalwah ni maknanya tuan-tuan, kita ni berkawan dengan orang,
tapi hati kita dengan Tuhan, jasad kita dengan makhluk. Dengan maksud kita berkawan-kawan dengan orang, kalau orang buat benda jahat, benda tak elok, kita tak akan campur. Maka itu namanya khalwah. Member-member kita duduk ajak ngompak orang, kita tak nak campur, kita bangun. Member kita, kawan-kawan kita ajak buat benda yang tak elok, maksiat, kita tak ikut. Kita tak ikut. Kita bersama mereka dalam muamalah seharian, cakap dengan mereka, tapi bila mereka buat saja perkara haram, kita tak akan ikut. Bila mereka buat saja perkara yang melalaikan, kita tak campur. Maka ini panggil khalwah jalwah. Artinya hati kita dengan Allah. Kita duduk pasar berniaga, tapi hati kita berzikir. Kita tak macam orang lain. Orang lain duduk pasar tu mata melilau dan lalai. Kita duduk ke pasar, kita duduk di kedai, kita duduk di tempat kerja, tapi kita berzikir pada Allah. Hati kita ingat Allah, fikir tentang mati dan sebagainya. Ini dipanggil khalwah jalwah. Yang bersama dengan orang fizikal, tapi dengan hati kita dengan Allah Ta'ala. Dan kita sibuk mengingati, menyebut nama Allah SWT. Baik kata Syekh Abdul Qadir, bila kamu nak menemui Allah, maka kena khalwat. Tapi khalwat sesudah menegakkan hukum. Apa maksud sesudah menegakkan hukum? Maksudnya halal haram kamu tahu, perintah larangan kamu tahu. Kita dah sebut tidak boleh berkhalwat dalam keadaan seorang tu jahil. Orang kalau jahil, pertama yang dia kena buat ialah menuntut ilmu. Dia tidak diseru untuk berkhalwat. Belajar dulu, biar tahu dulu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dah faham, sila khalwat. Ini kalau dia nak khalwat kamilah. Ada pun nak khalwat secara yang disebut jalwah, juz'iyah, maka itu tidak perlulah kepada ilmu yang tinggi. Tapi kalau dia ni duduk seorang-seorang, pernah diceritakan bila kita baca kisah-kisah ajaran sesat. Guru kami buat kajian punca bagaimana ajaran sesat itu keluar. Antaranya bila mereka berkhalwat tanpa ilmu. Tengah-tengah khalwat nampak cahaya keluar. Lalu cahaya ni berkata, kamulah Imam Mahdi. Dah, terus keluar ngaku Imam Mahdi. Ada nama dia Jawa. Dia tak ada ilmu. Imam Mahdi ni keturunan Arab, bukan Jawa. Ada dia ni orang Kelantan, malah dia ni orang Terengganu. Maka tak ada kaitan keturunan dia. Artinya bila dia ada ilmu, tahu bahawa Mahdi ni siapa. Itu belum lagi yang mengaku jadi Nabi pula, yang mungkin mengaku lebih pada itu. Sebab dia tertipu dengan khalwat dia. Tengah khalwat, keluar suara tu, keluar suara ni. Ya, banyak ajaran sesat datang daripada khalwat yang salah. Dan bila mereka mendengar bisikan, mereka tak erti beza bisikan syaitan, bisikan malaikat, tak erti beza. Sebab itu kena tahu hukum dulu. Bila tahu hukum, jelas kita tahu ini bisikan siapa bisik kita ni. Kalau ia bisik yang baik, ia daripada malaikat. Kalau bisik untuk kita mengaku kita sambedi dalam masyarakat, maka ini bisikan syaitan untuk membatalkan segala ibadat kita dengan kesombongan. Akhirnya lahir ajaran sesat daripada khalwat yang salah. Sebab itu kita bila nak khalwat, kita dibimbing oleh guru, oleh syekh, dibimbing apa yang berlaku dalam khalwat kita. Wa imam mimpi, wa imam bisikan, khawatir, wa imam apa yang terlintas. Maka semua itu dibentangkan di hadapan guru kita. Saat saya sepanjang khalwat, saya mimpi macam ni. Apa maksud dia? Saya sepanjang khalwat, saya terdengar bisikan cakap macam ni, macam ni. Siapa bisik saya? Saya tengah khalwat terlintas untuk buat itu dan ini. Siapa yang lintasan ini daripada mana? Maka untuk kita kenal. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, menuju ke pintu Allah mesti diiringi dengan pertolongan dan keazaman atas sesuatu yang menyebabkannya. Baik, seorang yang nak ke pintu Allah, dia perlu dengan pertolongan Allah. Kerana itu kita sentiasa minta pertolongan Allah. Bila kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami sembah dan kepadamu kami minta tolong. Kita minta tolong apa, tuan-tuan?
untuk minta tolong menyembah Allah dengan benar. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku untuk sentiasa menyebut namamu, sentiasa bersyukur padamu, dan sentiasa memperelokkan ibadat padamu. Ini 3 perkara yang menandakan seorang itu sampai pada Allah. Yang pertama, dia sentiasa menyebut nama Allah. Yang kedua, dia sentiasa bersyukur pada Allah. Yang ketiga, dia sentiasa memperelokkan ibadatnya pada Allah. Siapa yang ada 3 ni, maka dia sudah sampai pada Allah. Dalam setiap hari, apakah kita sentiasa ingat Allah? Waktu kita nak buat yang haram, kita ingat Allah, ni tak boleh. Waktu kita nak buat perkara yang disunatkan, kita ingat Allah untuk kita buat lebih kuat, lebih baik. Ini adalah zikir. Zikir bukan sekadar ungkapan lafaz-lafaz tertentu. Ia juga memberi maksud batasan kita, ilmu kita waktu nak lakukan sesuatu. Maka ini zikir. Sebab itu majlis ilmu disebut majlis zikir. Sebab kita diajar hukum tertentu dengan sesuatu perkara. Bila kita nak buat, kita pun ingat hukum, maka kita ingat Allah sebenarnya. Ustaz kata tak boleh ni, contoh. Islam kata tak boleh. Kita bermuamalah, ini riba, tak boleh. Itu orang ni sedang ingat Allah. Bila dia buat perintah itu ataupun sesuatu perkara, ini dia larang dalam agama. Bagaimana kita sentuh tentang beberapa larangan dalam muamalah? Orang-orang yang mematuhi larangan dalam muamalah, dia sedang zikir pada Allah, ingat Allah. Kalau dia tak ingat Allah, masakan dia boleh tinggalkan perkara tersebut. Dan yang kedua kita sebut ialah syukur. Orang yang syukur pada Allah, dia sampai pada Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sikit sahaja hamba-Ku yang bersyukur. Syukur memberi maksud ialah seorang sentiasa sibuk membilang nikmat daripada membilang musibah. Maka syukur itu ialah orang yang memang dekat dengan Allah. Tapi orang sentiasa fikir kekurangan nikmatnya, untuk dia mengeluh dan untuk dia bertengkar dengan orang lain, memusuhi orang lain atas nikmat yang dia rasa kurang walau nikmatnya banyak. Untuk dia merasakan sentiasa hidupnya malah, rasa macam dia itu dan ini, maka ini orang yang sedang membilang musibah. Orang yang membilang syukur, dia sentiasa rasa dirinya bertuah. Saya bertuah, saya dapat nikmat yang banyak. Sebagaimana kita pernah cerita seorang lelaki yang tangannya dipotong, kakinya juga dipotong. Dia penyakit dia. Dia masih tersenyum. Lalu bila ditanya, kenapa kamu dengan keadaan macam ni masih tersenyum? Dengan musibah banyak. Dia kata, bukankah Allah berikan kepadaku Islam? Islam satu nikmat yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana musibah pada tubuh badan aku. Kerana itu aku suka, seronok dengan Islam aku. Tak bayangkan orang tubuh sihat tapi kafir. Mana ujung dia? Mana kesudahan dia? Aku Islam. Kerana itu aku senyum, aku bersyukur. Kerana itu kita selalu tekankan, hidup nak bahagia, tengok nikmat, jangan tengok musibah. Tuan-tuan, orang yang ada yang kehausan, mati kehausan di dalam kolam yang jernih airnya, kerana dia tidak bersyukur. Ada yang mati dikepuk makanannya, kelaparan. Ni kelilingnya makanan, tapi dia boleh mati lapar. Sebab apa? Tak ada benda yang nak makan ikut selera di mana. Ni semua saya tak selera. Mati dia lapar. Itu gambaran orang tidak bersyukur. Sebab itu kalau kita mampu bersyukur, berarti kita, kalau kita tak mampu bersyukur, maka minta tolong dengan Allah. Tolong kita biar kita boleh bersyukur. Kerana itu doa kita, Allah maj'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku orang bersyukur. Dan hadis yang lain, Allahumma ja'alni laka syakara. Ya Allah, jadikan aku hanya padamu aku bersyukur. Syakara. Kita nak jadi golongan yang disebut syakar. Kita ada syakur, kita ada syakar, kita ada syakir. Bila kita sebut kata syakirun, syukur pada satu nikmat yang kita dapat. Kalau kita sebut perkataan syakar, ini dia orang-orang yang membilang nikmat, banyak bersyukur. Dia kurang sini, dia tetap nampak sini nikmat.
Dia kurang sini, dia tetap nampak sini nikmat. Maka ini panggil syakar. Orang yang sentiasa membela nikmat untuk dia bersyukur, untuk dia tak nak ngeluh. Biarlah saya tak dapat ini, tapi saya dah dapat ini. Biarlah saya tak boleh yang ni, tapi saya dah boleh yang ni. Biarlah saya kurang, tapi saya dah lebih ini. Jadi tidak ada rasa duka citanya. Ini panggil syakar. Orang ini pantas bijak mengira nikmat. Dia nampak je nikmat, walau dalam musibah dia nampak nikmat. Yang ketiga namanya syakur. Syakur ni tuan-tuan, orang sentiasa bersyukur dalam apa situasi. Walau dalam musibah dia bersyukur. Kena musibah masih bersyukur. Kenapa? Dia yakin kerana siap musibah itu ada kebaikan untuknya. Ampun dosa dia, angkat darjat dia, teguran Allah padanya. Ya Alhamdulillah dapat musibah ini, dia mengajar saya banyak perkara. Saya kalau tak dapat musibah ni, saya tak belajar apa pun dalam hidup. Kerana musibah ini saya belajar untuk tahu apa itu kebaikan, untuk kenal orang. Kadang-kadang dia jatuh apa ke dana, dia bersyukur kerana apa? Dia kenal kawan. Ada seorang Allah, kaya dia, adalah duit sekitar 35 juta dolar USD. Kaya dia, tapi dia muflis basuh. Tapi dia dapat dua pengajaran penting. Lepas tu dia kaya balik. Dua pengajaran. Pertama dia kata, saya mula kenal siapa kawan. Sebab waktu dia tak ada duit nak beli makanan pun tak ada, kawan semua lagi. Jadi tak angkat telefon lah. Tak angkat telefon. Duit numpang je banyak, bila susah telefon tak nak angkat. Yang kedua, dia tahu salah dia ialah dia membiarkan mak dia. Dia ada seorang ibu. Sebab ialah mak garang, masih kecil lagi rumah, kebebasan dia sekat. Akhirnya dia bermusuh mak dia sampai tua. Dia biarkan mak dia hidup susah, walhal dia kaya. Akhirnya Allah musibahkan dia miskin. Kerana lepas dia naik balik, dia ambil balik mak dia, duduk dengan dia, dan dia mula memperbaiki balik hubungan mak dia. Ya, kerana semua orang tahu mak ayah, macam mana pun dia biarkan kita, kita tak boleh biarkan dia. Kalau waktu kita kecil dulu dia garang, dia bengkeng, dia itu ini, maka kalau kita nak hidup ni bahagia, mak ayah ni ialah pintu-pintu kebahagiaan. Ia bukan sekadar pintu syurga kita. Mak ayah ni pintu syurga, bukannya pintu kebahagiaan kita di dunia. Dan kita dah tengok mana-mana orang yang membiarkan mak dia, walau dia kafir, dia pasti akan jatuh. Mana-mana orang yang memusuhi ayahnya, walau dia kafir, sementara orang Islam, maka Allah akan hilangkan harta dia, cepat atau lambat. Maka syukur, yang kita sebut perkataan syakar, perkataan syakur, orang yang melihat musibah pun syukur. Bukan kata nikmat tu, yang musibah pun syukur. Dan kalau kita lemah dalam syukur, maksudnya kita masih jauh dari Allah, jauh. Dan yang ketiga kita sebut husnul ibadatik, elok ibadat. Nak tahu kita dekat dengan Allah, ibadat kita makin elok. Dulu sah ketiga, sekarang sah pertama. Dulu kita datang lambat, sekarang datang awal. Dulu kita belajar biasa-biasa, sekarang belajar mencatat, menulis. Maka kita makin okey. Kita nampak Alhamdulillah cara ibadat kita makin baik. Maka itu tanda Allah terima. Kerana bila Allah Ta'ala terima seorang, Allah akan tunjukkan ibadatnya makin baik. Tapi kalau ibadat kita makin down, dulu kita Masya Allah, sekarang innalillah, jauh. Artinya kita sedang berada dalam krisis, jauh dari Allah. Sedar atau kita tak sedar, seorang kena bangunkan dia. Awak perasan tak, kenapa awak sekarang makin jauh? Awak tak rasakan itu satu tanda Allah gelincirkan awak? Tak, sebab saya tak suka orang tu, tak suka. Tak, itu bukan isu suka tak suka orang. Itu cuma sebab yang datang untuk menguji, untuk menguji kita. Sebenarnya bila kita ni berada dalam satu tahap maqam ibadat, tiba kita tergelincir, lalu kita beri alasan itu ini. Alasan itu cuma untuk justifikasi diri kita, hanya untuk menyedakkan orang lain. Tapi hakikat sebenar, kita sudah terkeluar. Alasan tidak pernah menyelamatkan kita, tidak di dunia, tidak di akhirat. Tuan-tuan tengok macam ni, kita kalau flight, tuan-tuan pernah naik flight,
Bila tuan-tuan lewat setengah jam, flight tinggalkan kita. Agak-agak alasan kita tu ada tak flight terima? Saya tadi cerit berik, itu yang lambat, takkan terima. Dia akan kata beli tiket baru. Kita orang biasa naik flight, kita lambat. Ya flight lambat tak apa, kita tak boleh lambat. Sebab flight lambat boleh, kalau kita lambat ditinggal. Saya lain kali kalau flight lambat, saya nak tinggal flight tu. Tak mungkin berlaku macam tu. Kita kalau orang biasa tahu pancur pergerakan ni, dia lewat sikit, dah final call, dia tak datang, apa pun alasan dia takkan diterima. Awak beli tiket baru. Kalau macam tu kita tengok keras tegas, apa tak lagi urusan dengan Allah. Kalau kita apa pun alasan, kebaikan tu tetap meninggalkan kita. Dia tak akan tunggu kita. Subuh tak akan tunggu kita, tahajud tak akan tunggu kita. Saya semalam penat sangat, itulah tak bangun tahajud. Tahajud tak akan tunggu kita. Dia akan terus malamnya. Rahmat Allah tu turun, awak tak dapat, itu apa punya masalah. Ramadan tak akan tunggu kita. Saya rasa tak sempat Ramadan ni, saya sibuk. Kalau Ramadan akan datang, okey. Tak, Ramadan tetap jalan. Awak sibuk tak sibuk, ini dah hari ketiga, keempat, kelima, keenam, sampailah ke akhirnya. Dia tak akan pedulikan awak. Dia akan tinggalkan awak. Kenapa? Sebab alasan tu tak ada nilainya. Saya selalu sebut bahawa kita setiap hari berlawan dengan alasan kita. Lawan. Ini panggil mujahadah nafs. Yang suka beri alasan waktu nak mentaati Allah, ialah hawa nafsu. Maka kita kena lawan. Kena wrestling dengan dia. Dia berada di bawah. Sehingga kita tidak ada pun alasan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan ke Mekah, ke Madinah. Tuan-tuan apa pun alasan, kalau tuan-tuan lambat tak boleh masuk masjid. Itu je. Lambat, tak boleh beritahu. Gak saya tadi keluar, dalam dah penuh. Kalau tuan-tuan tak nak ambil, dah ada orang memenuhinya. Kalau kita tidak mau buat baik, sudah ada yang memenuhi kebaikan tu. Dah ada Allah ganti. Jangan sampai tempat yang kita buat baik diganti oleh orang lain. Bila tempat itu diganti orang lain, agak sukar untuk kita dapat balik. Kita macam ni, kalau tuan-tuan duduk dalam sah, tuan-tuan sejak keluar ke jamban, ke tandas, tempat tu orang tak akan ambil. Sebagaimana orang yakin tuan-tuan akan kembali. Lalu kita kembali, kita duduk tempat kita sebagaimana sebelum tu. Tapi kalau orang tengok kita keluar dan tak akan kembali, tempat itu boleh diambil oleh orang lain. Akhirnya kalau kita datang juga, sila duduk belakang sekali. Habis tempat saya, orang nak ambil. Lihat logik. Kalau itu urusan duniawi, bagaimana urusan ukhrawi kita? Oleh sebab itu kita dah sebut tentang perlu kita minta pertolongan dengan Allah. Dalam apa kita nak minta tolong? Dalam 3 perkara. Dan 3 perkara yang saya sebutkan tadi menjadikan kita sampai. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dan kena ada keazaman yang kuat. Kita mesti minta tolong dengan Allah untuk kita dekat dengan Allah. Kemudian kena ada azam yang kuat. Tapi bila kita sebut azam, azam merupakan satu kesungguhan dalam diri kita untuk mencapai sesuatu. Bila kita sebut Rasul paling tertinggi namanya Rasul yang kuat azam. Namanya Ulul Azmi, pemilik keazaman yang kuat. Sehingga Allah mengajar kepada kita semua bersabar seperti sabarnya Ulul Azmi. Fasbir kama sabara Ulul Azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya Ulul Azmi, Rasul-Rasul punya keazaman yang kuat. Baik, bila kita sebut tentang keazaman, dalam doa kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu tetap dalam sesuatu urusan. Tetap satu urusan dan keazaman di dalam petunjukmu. Al-azimah 'ala rusyd, sentiasa berada dalam keazaman dengan petunjuk Allah Ta'ala. Baik, kita nak sentiasa punya azam yang kuat. Tentang kadang-kadang bila kita nak buat baik, banyak ujian datang. Kalau kita tak ada keazaman, kita jatuh bersama orang jatuh. Tuan-tuan nak buat sesuatu, kita buat ni, kita pakat dengan orang, 5-6 orang pakat. Tiba-tiba kawan-kawan kita semua ada masalah tu, masalah ni.
Kalau kita orang lemah keazaman, kita akan berhenti buat. Kalau kita kuat keazaman, kita tetap buat walau seorang diri. Kita tak jalan. Ini orang kuat azam. Kita boleh kenal orang yang kuat azam atau tidak. Orang tak kuat azam, maka dia akan bergantung pada kekuatan orang lain. Kalau orang lain okey, dia okey. Tapi itu orang yang lemah azam. Orang yang kuat azam, dia tak bergantung orang. Dia kata dia nak buat, dia boleh buat. Maka bagaimana Islam mengajar kita membina keazaman? Tetapi kita kena ada azam kuat. Allah sebut dalam Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kamu dah berazam nak buat, maka serah pada Allah. Jangan takut apa. Orang nak azam niaga, jangan fikir rugilah orang tak datang. Jalan je. Keazaman itu Allah suka. Jangan kejap depan, kejap belakang. Kejap depan, kejap belakang. Rasa nak buka tapi rasa nak tutup. Buka, tutup, buka, tutup. Kita tak dapat apa-apa. Bila kita nak buat sesuatu, serah pada Allah. Azam. Seorang yang nak berkahwin, maka dia punya azam yang kuat. Fikir kos hari hidup sekian. Dia lemah azam. Itu ramai negara tapi tak nak kahwin. Sebab dia fikir kalau kahwin, kos meningkat. Kalau kahwin nanti anak macam mana nak biaya. Sekolah anak, kolej. Padahal anak belum keluar ni. Kita kolej, universiti, sekarang tak boleh kahwin. Kita couple je. Mereka tidak mahu ada tanggungjawab. Tapi Islam ajar kita kahwin. Apa pengujian perkahwinan? Ada. Allah akan tolong. Terutama tujuan kita kahwin tu murni, nak jaga maruah, jaga agama. Masalah macam mana nak tanggung isteri, anak-anak, jangan fikir tu. Kita tengok anak-anak kita nak kahwin, kita pun tengok dia start baru grad, kerja apa nak buat. Kita tahu kahwin ni sumber perbelanjaannya besar. Sebab kita dah tengok rumah sebiji, kereta sebiji, bulan-bulan. Kerana kita cepat membaca rezeki sebelum waktunya. Rezeki ni tuan-tuan, dia macam hujan. Dia akan datang pada waktunya. Bila waktunya hujan, dia akan hujan. Baik siang, baik malam. Hatta tengah panas pun dia hujan. Sebab waktu hujan. Kadang-kadang kita tengok hujan panas. Logiknya kalau panas tak ada hujan. Matahari ada, tiba hujan turun. Itu cerita rezeki. Anak-anak kita yang belum kerja, apabila kita tahu dia perlu kahwin demi selamat maruah dia, agama dia, rezekinya ada, kahwinkan dia. Maka insya-Allah aturan Allah terhadap rezekinya itu berjalan dengan lancar. Maka bila kita kata Islam menekankan keazaman, kenapa? Seorang yang punya keazaman, itulah syarat untuk dimakbulkan doa. Orang kalau doa tak kuat azam dia bahawa Allah akan mustajab, dia tak akan dimustajabkan. Azam, Allah akan terima doa aku. Dan seorang yang punya azam yang kuat, itulah cara dia mampu didik diri dia. Dengan azam yang kuat. Ada seorang ulama, dia dah syaratkan dirinya jangan bercakap benda tak ada faedah. Tiba-tiba dia terjebak. Dia memang niat nak jadi baik. nak jadi baik. Maka dia kata, oleh kerana kamu meninggalkan melakukan larangan yang kamu pegang sendiri, maka akan aku hukum dirimu dengan berpuasa setahun. Artinya dia ni, tuan-tuan sekalian, bila dia nak dekat dengan Allah, bila dia langgar benda disiplin yang dia buat, dia hukum dirinya sendiri. Okay, kita semalam tak bangun qiyam patut azan nak jadi baik ni, lepas pencing Ustaz tak nak tinggal qiyam dah, tiba tertinggal. Saya hukum diri saya mana esok tak nak tidur untuk qiyam. Ini orang yang punya keazaman. Kita duk azam, saya setiap Jumaat nak derma. Ni saya nak ubah dia, setiap Jumaat saya nak derma RM10. Tiba-tiba terlepas Jumaat satu, lupa nak derma, tak bawa duit. Maka kita hukum, sebab awak tak derma, awak kena derma RM100 bulan ni. Ini orang punya keazaman, dia boleh hukum diri dia. Tapi sebab itu keazaman satu jalan untuk kita katakan mentarbiah diri. Dan orang punya keazaman juga, orang inilah yang akan bertakwa pada Allah dengan sungguh-sungguh. Sebab takwa ni tuan-tuan, kita nak pikul perintah Allah. Kalau azam tak kuat, tak dipikul. Takwa ni kita nak tinggal larangan Allah. Kalau kita tak kuat, sebab itu kita perlukan keazaman yang kuat.
Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa tadi. Doa supaya keazaman kita kuat. Kerana Syekh Abdul Qadir kata, untuk melalui jalan Allah ni kamu perlu ada pertolongan Allah dan ada keazaman. Azam maksudnya kita memang nekat. Bukan orang yang nekat lah syaitan tak dikacau. Orang tak nekat, syaitan kacau. Kita nekat nak bangun subuh. Nekat. Bunyi je jam loceng, kita bangun. Tapi tak nekat. Ni jam loceng tutup lah 10 minit lagi lah. 15 minit lagi lah. Akhirnya tak bangun. Azam kuat. Syaitan tak boleh lawan orang yang ada azam. Ketika mana Iblis dia boleh goda Adam sebab apa? Sebab apa dia mampu goda Adam alaihissalam? Allah dedahkan punca Nabi Allah Adam boleh tertipu dengan Iblis. Sebabnya apa? Sebabnya Nabi Adam dia tak ada keazaman yang kuat. Allah berfirman, falam najid lahu azma. Kami dapati Adam itu tidak punya keazaman yang kuat. Dia tak ada keazaman yang kuat. Allah dah beritahu. Ini Iblis ni musuh. Jangan pernah terima nasihat dari musuh. Jangan pernah. Atau kalau nasihatnya baik sekalipun, maka hati-hati. Ia mungkin perangkap. Kita dengar nasihat orang baik kita, orang sayang kita. Kita dengar nasihat guru kita. Kita dengar nasihat mak ayah kita. Ini semua orang yang memberi kebaikan pada kita. Tapi waktu dengan musuh, kalau tuan-tuan jenis lemah, otak tak pikat, tolak semua nasihat musuh. Jangan terima. Tapi kalau tuan-tuan otak pikat, otak straight sikit lah, bijak sikit lah, hati-hati dengan nasihat dia. Walau benar ada sesuatu yang lain yang kita tak nampak. Seperti dia memberi umpan rupanya untuk memerangkap kita. Dia macam alung. Tak apa, kita nak tolong. Kita kan alung, tolong. Susah kita tolong. Nak ambil duit. Kita dah tahu orang macam ni, tak mungkin tolong orang. Rupanya bukan tolong. Lebih pada untuk merosakkan kita. Kita memang tak ada duit, kita ingat dia tolong kita. Rupanya untuk binasakan kita lagi teruk. Asal susah-susah kita ada rumah. Susah-susah kita masih aman, tak diganggu oleh orang. Masuk dia, akhirnya rumah kita dah tukar warna. Hidup kita dah tak aman macam dulu. Bini kita pun sama. Maka itu kita sebut musuh. Tuan-tuan kena kenal musuh. Alung, dia tak akan tolong. Susah macam mana pun jangan jumpa dia. Jangan jumpa dia. Jangan jumpa alung tu. Dia tak akan tolong. Walau kata kita tolong. Kelulusan cepat. Tak. Ini bukan kelulusan cepat. Ini kematian cepat. Kalau tuan-tuan kenal musuh, untuk menghadapi musuh kena azam kuat. Jangan susah sikit, darurat sikit jumpa musuh. Jangan. Ia musuh, saya tak akan jumpa dia. Adam AS, Allah dah beritahu ni musuh. Tapi dia tak ada keazaman yang kuat bila Iblis kata gini kat dia. Ni kalau makan, jadi malaikat. Yang kedua, Iblis kata, wa qasamakuma inni lakuma la minan nasin. Aku cuma nasihat. Sebab kita kalau dengar orang petang nasihat ni macam baik orang. Iblis digunakan kaedah untuk melunturkan keazaman Adam AS. Yang pertama dengan sumpahnya. Wa qasamahuma. Demi Allah. Qasamahuma. Yang kedua dengan katanya, aku ni pemberi nasihat. Ini lakuma la minan nasihin. Yang ketiga, dia menjanjikan kebaikan. Kalau makan buah ini, kamu akan jadi malaikat. Kekal. Tuan-tuan, jadi malaikat tu bagus. Kerana Adam AS nak berada pada tahap lebih tinggi. Nak di tahap lebih tinggi. Atau berada di syurga kekal. Sebab Adam AS tahu dia akan turun daripada syurga. Tapi turunnya turun terhormat asalnya. Kerana Allah menyebut, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di muka bumi ini khalifah. Adam tahu dia akan turun. Tetapi dia berfikir, kalau tak turun kan lebih baik. Sebab ini kan syurga, tempat baik. Untuk mencapai kebaikan, lalu Adam menggunakan cara salah. Para ulama letak kaedah daripada kisah ini, al-ghayatu la tubarrir wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara.
Kita memang ada matlamat baik, tapi cara salah maka salah. Adam AS matlamat dia baik, tapi caranya salah. Maka oleh kerana Adam AS sebagai pengajaran untuk kita, dia tak punya kuat keazaman untuk tahu ini musuh. Akhirnya Adam AS tergelincir. Tuan-tuan, macam saya katakan, riba itu Allah dah beritahu. Riba, pinjaman riba, Allah dah beritahu haramnya. Allah dah beritahu aku akan perangi orang main riba. Lalu kita kata, sikit tak apa Ustaz, saya rasa boleh bayar aku. Ini tak lihat bagaimana kamu tak punya keazaman yang kuat. Kalau kamu punya keazaman yang kuat, saya tak akan terlibat dengan riba. Susah mana pun saya tak akan pinjam. Saya tak akan pinjam. Sebab kita dah tahu ini rasuah. Kalau kita ada azam yang kuat, kita dah tahu rasuah ni teruk. Haram, neraka, menghancurkan segala keberkatan rezeki kita. Maka kita tak mungkin nak benda ni. Tak nak. Walaupun ketika mana kita kata, tengok rasuah ni macam banyak ni, untung gaji aku 1,000, rasuah 10,000. Tak, dia takkan untungkan kita. Kalau kita ada azam yang kuat, kita tolak. Zina, ia tidak baik zina. Oleh bagaimanapun niat saya lepas zina, saya kahwin dengan dia. Siap tak? Ia tidak baik untuk kamu. Maka kita kena ada azam yang kuat untuk tinggalkan zina. Arak, judi, seorang punya kuat, apa pun alasan orang, dia tak akan buat. Dan sebab itu bila kita nak dekat dengan Allah, azam kena kuat. Awak hidup nak dekat dengan Allah kan, azam kena kuat. Bila azam kita kuat, siapa pun yang melambatkan langkah kita, kita tak akan kawan dengan dia. Azam saya kuat. Mana-mana orang yang tidak boleh memberi semangat untuk saya dekat dengan Allah, saya tak akan kawan dengan dia. Maka orang ni kita sebut dalam bahasa hari ni berprinsip. Azam mendidik kita berprinsip. Lepas tu kita kagum dengan orang yang tak nak terima rasuah. Kita kagum orang walau susah tidak membuat pinjaman riba. Pinjaman cara Islam okey, riba tak nak. Kita kagum dengan orang menolak semua bentuk perjudian. Sama ada perjudian namanya nombor ekor, atau perjudian yang orang nampak macam bukan judi tapi dia judi. Mana-mana pertandingan yang kita kena bayar, maka itu judi. Tuan-tuan masuk apa pun pertandingan dan tuan-tuan kena bayar, maka itu namanya judi. Nau'um minal qimar. Maka kita tolak. Saya memang nak masuk pertandingan, nak menang, tapi kalau kena bayar saya tak nak. Tanding free tak apa. Kerana pertandingan ni patut free. Penganjur tak boleh berikan kepada kita bayaran tertentu. Ni peraduan, teka silang, peraduan sekian-sekian, hadiahnya kereta semua. Tapi syarat nak masuk, maka kena bayar duit RM50. RM100. Teka kacang. Siapa teka kacang tu, maka dia akan dapat duit sekian banyak. Satu borang RM1. Nak teka 40 kali, maka 40 borang, RM40. Ini judi. Namanya teka kacang tapi judi. Apapun peraduan-peraduan mengenakan bayaran. Dulu ada satu syarikat telekomunikasi, dia buat pertandingan kuis melalui cara SMS. Pemenangnya akan dapat hadiah Camry. Dulu Camry ni besar lah. Maka yang menangnya orang Batu Pahat. Dia menang. Buat tanya dia berapa sen habis. Dia satu SMS tu 50 sen. Dia kata dia habis 20,000. Itu dia menang. Yang tak menang, setiap SMS tu 50 sen bayar. Dulu. Kita kan sekarang WhatsApp percuma lah. Dulu. Lalu para ulama sebut haram. Saya kembali fatwa bersidang. Untuk menguatkan lagi hukum. Sebab orang kita ni, Nana Ustaz cakap dia tak kuat lagi, dia kena mandi fatwa. Fatwa bersidang, mufti dipanggil. Mengatakan peraduan yang mengenakan bayaran dan kemudian menyediakan hadiah adalah perbuatan judi. Akhirnya dia akan berhenti. Oleh kerana syarikat ni syarikat well known, terkenal, maka dia dengan cepat berhenti, dia takut orang pulau dia. Tapi yang lain-lain yang masih buat. Nama je peraduan kena bayar. Peraduan kena bayar. Dan kita kena kuatkan azaman. Saya tak akan berjudi. Judi atas nama macam nombor ekor tu basic orang faham. Semua orang faham nombor ekor. Magnum, 4D orang tahu. Tapi judi-judi bentuk macam ni orang ramai tak tahu. Dan terlepas pandang. Terutama bila dia keinginan nak menang peraduan bayar. Walau penganjur untung. Penganjur jadikan peraduan itu sebagai bisnes. Pertandingan itu sebagai bisnes untuk dia mengambil keuntungan yang banyak.
Ni belum cerita waktu pertandingan mengai. Pertandingan mengai ni, penganjur bagi makan ikan kenyang-kenyang siap-siap. Mungkin masuk satu jorang RM80, dua jorang RM160, hadiah RM40,000. Penganjur dah dapat RM400,000. Yang kawan-kawan gila ni beli 7 jorang. Mengai, harap ikan makan. Di kolam yang sempit mereka bersesak-sesak. Rapat macam sah dekat Masjidil Haram. Dekat. Bersilang ni punya tarik kain. Nak menang. Ini adalah bentuk qimar, judi. Ini bentuk judi. Dan kita dah huraikan tentang semua peraduan yang mengenakan bayaran. Lalu menawarkan hadiah, ini bentuk judi yang perlu kita jauhi. Kalau masuk peraduan percuma, okey, teka kacau, percuma. Cuma cek. Ataupun dibagi, kalau kita pergi mall besar-besar, pembelian resit RM50 layak masuk ni, itu tak apa, sebab kita beli barang. Tuan-tuan beli barang ni, tuan-tuan layak masuk barang, itu tak apa, ada keperluan kita beli barang. Ini dalam kaedah Islam dipanggil tarwijus silak, pelaris barang. Awak kalau beli barang saya ni dengan satu resit RM100, saya beri awak peraduan, boleh masuk, itu tak apa. Awak kalau makan soto 4 pinggang sehari, awak layak masuk peraduan. Hadiah pertama, pergi umrah misalnya, pergi umrah, dah makan pagi, tengah hari semua di sponsor misalnya, tapi syarat makan 4 mangkuk, beli 4 mangkuk, beli 4 bungkus, itu tak ada masalah sebab dia membeli barang, dia tak rugi apa-apa. Kalau dia tak menang pun dia tak rugi apa-apa, dia dah makan soto, dia dah berat dah badan dia. Misalnya contoh, kalau orang dipanggil tarwijus silak, melariskan barang, awak beli produk saya, kalau awak ambil saya produk ni, saya akan bagi awak hadiah ni, hadiah ni. Itu tidak disebut judi, itu sebagai penggalak. Okay, awak ambil produk dengan saya sekian-sekian, okay, saya bagi awak hadiah ni, hadiah ni, hadiah ni. Kalau saya awak punya jualan banyak ni, saya bagi hadiah banyak ni. Dan itu tak disebut judi, sebab kita tak bayar apa-apa melainkan pada barang yang kita miliki. Ini kita tak milik apa-apa, just borang kosong RM10, lalu kita bagi, ini bagi, maka itu judi. Tapi kalau sesuatu yang saya katakan, orang pergi isi minyak, okay, awak isi minyak sekian-sekian, awak boleh masuk peraduan. Kalau minyak isi RM50 dan satu resit, boleh masuk pertandingan. Hadiah pertama sekian. Sampai sudah tak bunyi-bunyi hadiah di mana. Tapi tak apalah, paling kurang kita tahu itu bukan judi. Jadi ini yang perlu kita tahu. Keazaman itu penting untuk kita kuat. Sebab itu kata ulama, inda tashihid dhamair turfar kabair, wa iza azama al-amdu ala tarkil atham ammahul futuh. Bila seorang itu betul hatinya bersih, diampunkan semua dosanya. Maksudnya bila orang tu ada penyesalan dalam dirinya, maka Allah ampun dosa dia, semua dosa Allah ampun. Dan bila seorang itu benar azamnya untuk meninggalkan dosa, maka di hadapannya kemenangan yang Allah sediakan. Tuan-tuan, azam saya tak nak buat dosa, depan tu ada kemenangan sedang menanti kita. Azam saya tak nak buat dosa, kalau saya buat juga, saya akan hukum diri saya. Hukum. Apa-apa cara lah hukum. Maka ini membina keazaman untuk kita dekat dengan Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, memasuki pintu ilmu mesti melalui jalan hukum. Hukum hakam ialah perintah dan larangan. Dia harus menerima apa yang dikatakan hukum dan mendengar lalu mentaati. Maka pada ketika itu macam-macam bencana berlaku. Maka di sini seorang hamba itu mestilah orang alim yang tahu liku-liku hukum. Baik, kita mula-mula belajar tentang hukum, halal, haram, dosa, pahala. Tapi waktu kita melibatkan diri kita dalam hukum, kita nampak ada musibah. Ustaz, saya ni lepas tak terima rasuah Ustaz, projek slow. Saya ni Ustaz lepas tak buat pinjaman bank yang ngarut, saya tak ada modal. Dan tak ada orang nak beri modal kat saya ni, bisnes. Ustaz, saya bila buat macam ni, mak saya benci kat saya, ayah saya benci kat saya dipulau oleh keluarga. Ustaz, saya bila nak taat hukum perintah Allah, saya kawan-kawan semua hilang. Semua tak nak kawan dengan saya. Dia kata saya ni lebay bajet. Saya ni, oh, apa ni, olok-olok lebay. Tinggalkan saya. Dan rakan sepejabat saya pun tak nak kawan dengan saya. Dulu selalu ajak ngeteh. Saya baru berubah nak baik, baru letak kopi atas kepala, seorang tak nak dekat. Tu belum letak serban, tak kopi, orang tak nak kawan lagi, takut. Tengok ada janggut sikit dah takut. Maka kita bila menegakkan hukum Allah, kita rasa macam kita bersendirian, kita akan lemah. Waktu itulah kita kena tahu ilmu.
Ilmu apa? Tuan-tuan, orang yang punya ilmu dengan Allah, kita ada satu ilmu nama ilmu hukum, halal haram tu ilmu. Yang kedua, ilmu tentang Allah. Apa maksudnya? Bila kita buat baik, lalu datang musibah, Allah nak uji keikhlasan. Kita faham itu. Bila kita buat baik, lalu datang ujian, Allah nak kuatkan lagi diri kita. Bila kita buat baik, maka datang halangan-halangan, Allah nak jadikan kita lebih cerdik untuk memilih jalan-jalan yang lebih kreatif. Kita tahu dengan ilmu yang Allah beri pada kita, ia baik untuk kita. Sebab itu orang-orang yang punya ilmu sesudah mengetahui hukum hakam, orang ni yang mampu tabah dalam menghadapi ujian Allah. Dia tahu benda ni cuma sekejap, nanti okey. Tuan-tuan, bila kita sakit, kita makan ubat, lalu kita kata makan ubat ni Ustaz, makin keluar penyakit. Tapi orang ada ilmu, dia tahu itulah tindak balas ubat. Yang perlu dibuat ialah terus makan. Kelak dia akan baik. Orang yang tak tahu, dia cuma faham sakit makan ubat. Tapi waktu dia makan, dia kata tak sembuh pun. Dia tak faham. Dia kena tanya doktor. Doktor kata awak makan sekali memang tak sembuh. Awak kena makan banyak kali. Sampai bila doktor? Sampai awak rasa sembuh. Seminggu, sebulan, ya. Dia ilmu doktor. Makanya tanda kita kan makan sekali obat terus nak nampak baik, tak mungkin. Memang ilmu tu betul dah, ada seluruh hukum awal, tapi bukan seterusnya. Kita bisnes, orang kata awak bisnes, Nabi dah kata 9/10 rezeki datang bisnes. Kita bisnes 9/10 hampir nak bankrupt. Macam mana ni? Elok-elok kerja dengan orang gaji ribu gaban, tiba bisnes tu tersembang. Ustaz kata bisnes ni bagus, sekian. Ya, ilmunya dah ada, yang mukaddimahnya, tapi ilmu seterusnya. Dia kata bisnes memang macam tu, sebulan awak untung, awak rugi dulu. Berapa banyak awak kena rugi? Paling 40 kali rugi, awak untung. Itu ilmu dia. Dia terus buat sehingga dia belajar dan dia dapat untung. Saya ingat dulu zaman kita belajar basikal. Dulu belajar basikal dengan ada tiang tengah tu, tuan-tuan kena ngiring ni. Bayangkan masuk mengiring, yang kita kecil. Abang-abang kita ajar macam ni. Mu langgar pagar 3 kali, mu pandai. Kita dapat ilmu kena langgar pagar. Langgar pagar tu. Maksudnya, bawa basikal. Berlanggar lama-lama kamu tak akan, kamu akan dapat menguasai. Akhirnya lama-lama pandai basikal. Walaupun naik mengiring, sebab batang tengah tu, pandai. Laju awak. Tapi ceritanya dah langgar pagar banyak kali. Langgar pagar, masuk dalam pagar orang. Artinya orang mula memahami setiap benda ada ujian. Kalau kamu nak baik, ada ujian. Ilmu yang selepas itu, ilmu untuk mula masuk, ia dah ada. Ilmu selepas itu, setiap benda kalau tuan-tuan nak jadi baik, ujian dia ada. Kalau kita faham ujian itu cuma bersifat sementara. Tindak balas waktu kita makan ubat dengan keluar penyakit lain sebagai sifat sementara, kelak kita akan sembuh semuanya. Maka demikian kita memahami liku-liku kehidupan ini dalam mendekatkan diri pada Allah, antara hukum dengan ilmu. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.